السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نقول بالله التوفيق. Kita pada muka surat 99, adab-adab pengemban Al-Quran. Maksudnya adab-adab hamalatul Quran, adab-adab orang yang menghafal Al-Quran. Jadi maknanya kita insya-Allah lah hafal Quran lah. Tapi tak banyak lah kot. Tak sampailah 30 juzuk kan. Mungkin ada juzuk-juzuk tertentu kita hafal. Jadi itulah, maintain lah. Dan kalau boleh tambah lah hafazan-hafazan tu kan. Jadi maknanya umur bukan kayu ukur lah, bahawa kita ni boleh hafal Quran ataupun tidak hafal Quran. Ada orang hafal Quran umur dah 60 dah. Kan? Dia khatam hafal Al-Quran. Ya, Quran ni kena baca selalu lah. Kalau kita tak baca selalu, kalau kita hafal banyak mana pun, dia akan pergilah. Dia pergi sikit demi sikit demi sikit. Lepas tu bila kita nak baca balik, kita dah jadi sangkut-sangkut. Bila sangkut-sangkut, dia mula dah give up. Lepas tu dia dah tinggal, tak baca, biar. Jadi kita kena baca Al-Quran ni hari-hari, kena baca lah. Hari-hari. Sekurang-kurangnya lepas subuh kita ambil masa kan. Maksudnya, ialah mana kita buka Quran, tengok dekat mana kita baca lah. Kat mana kita buka, kita baca lah. Kalau kita tak boleh nak concentrate, nak apa nama, dari muka surat ke muka surat yang seterusnya, contoh daripada Alif Lam Mim, daripada muka pertama tu sampai muka seterusnya, tak boleh nak macam tu. Maka kita buka Quran tu, yang penting kita buka dan baca Quran. Tak kisahlah. Kan, kalau kita istiqamah kan 2 page ke sekali baca. Kan, sekali duduk kan. Contohnya sebelum solat subuh ni, kita orang yang dah berumur ni, maknanya kita tidur bukan banyak mana pun. Dia tak tidur bila selalunya dia terjaga awal kan. Bila jaga awal ni, maknanya itulah dia. Ambil wuduk, solat 2 rakaat sekurang-kurangnya. Kalau belum witir, kita witir. Kemudian ambil Quran lah baca sementara nak tunggu masuk waktu subuh tu kan. Baca Quran. Berapa page kita boleh baca lah. 1 page ke 2 page, tak kisahlah baca kat mana pun. Buka Quran tak mana kita tengok, kita baca. Walaupun kita tak boleh nak sambung daripada apa yang kita baca semalam kan. Jadi bila kita buat macam tu, mungkin kita lagi semangat kot. Sebab nanti kalau kita buka, hari ni aku nak habiskan muka surat, jadi macam seolah-olah macam ada tekanan sikit. Jadi kita buka, baca je kat mana pun. Yang penting baca Al-Quran tadi. Dan kita usaha untuk hayati lah Al-Quran tadi kan. Sekurang-kurangnya 2 page ke. Dia ada sebagian kawan-kawan yang hafal Quran, tanya macam mana kau ulang kerja Quran. Baca ya dia kata, baca ya. Buka Quran kat mana pun baca ya. Tak sebenarnya daripada juzuk pertama, lepas tu nak habis juzuk pertama, nak masuk juzuk yang kedua. Jadi kita duduk fikir macam tu, dia jadi macam akhirnya, lambatnya nak habis. Kan? Jadi maknanya di antara dia, kita buka kat mana kita buka, baca. Yang penting waktu tu kita baca Al-Quran, istiqamah. Sebelum subuh, selepas solat subuh. Ya kan? Kita buka lah. Surah Yunus. Oh, ni surah apa nama, Nur. Tak kisah lah, tak kisah. Dan kita cuba hafal lah. Cuba hafal, tengok. Cuba guna teknik fotokopi tu kan. Try lah tengok. Tengok lama sikit. Kita nak tengok, nak ingat muka orang tu. Kadang-kadang sekali tengok kita dah ingat. Kadang-kadang 2 kali tengok tak ingat lagi muka orang tadi kan. Dan tengok 5-6 kali tak ingat lagi. Tengok sampai ingat lah. Okay? Itu di antara cara dia. Di sini ada adab penghafal Al-Quran. Jadi masa kita cubalah. Okay? Supaya kita tak menyesal lah. Bila kita mati, kita akan menyesal. Kita pasti akan menyesal bila kita mati. Masa aku berlalu bertahun-tahun, tapi berapa Quran yang berapa kali Quran aku baca. Adakah aku baca Quran hari-hari? Kita pasti akan menyesal dengan Quran tadi. So Quran inilah dia kalam Allah, inilah dia mukjizat yang paling besar.
Kan, yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi dah tak ada dah. Tapi mukjizat dia kekal sampai hari ni kan. Dan sampai hari kiamat. Kita ambil lah Quran ni. Begitu. Jadi nasihat untuk saya dan kita semua lah. Mana kita mulakan hari kita dengan Al-Quran. Kalau pagi ni belum baca Quran, sekejap lagi baca Quran. Ya? InsyaAllah. Jadi hari-hari kita baca Al-Quran. Pada pembahasan sebelumnya, telah berlalu bagi kita penjelasan keutamaan Al-Quran yang mulia. Kalam Rabb semesta alam, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala ni kan. Tuhan sekalian alam ni, perkataan dia. Yang mana kita baca, kita ulang-ulang ni satu huruf sama dengan 10 hasanah. Kemudian digandakan lagi sampai kepada 700 kali ganda kepada gandaan yang banyak. Satu huruf je. Cuba kita baca surah Al-Fatihah ada beberapa huruf kan. Itulah dia. Dan keagungan urusan membaca serta merenungkannya. Tadaburlah menghayati Quran ni. Sudah dijelaskan pula apa-apa yang didapatkan darinya berupa pahala yang agung. Ya? Pahala yang besar lah. Keutamaan yang langka, yang hebat. Dan kebaikan yang besar. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini untung membaca Quran ni. Kan? Ahli Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Jadi maknanya orang yang hafal Quran, dia kena ulang juga. Bukan maksud dia hafal, dia tak ulang lah Quran. Hari-hari dia kena ulang. Ya? Ada baca sehari itulah, ada kawan-kawan yang baca sehari 10 juzuk baca. Kan? Mulut dia kumat kamit dah. Kumat kamit baca. Sebab Quran ni dah jadi macam surah Fatihah bagi dia. Kan? Sambung kat mana pun. Dia sambung. Macam air. Macam minum air. Kita pun cemburu kan. Tapi bila kita cemburu, jangan cemburu saja. Kita usaha juga. Kan? Jadi setakat yang kita mampu lah. Jadi kemampuan yang Allah berikan tu tak sama. Jadi kita minta lah kemampuan tu kepada Tuhan. Minta kemampuan tu kepada Tuhan. Sebab kita tak ada kemampuan. Allahumma inni atabarra'u ilaika min hawli wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas diri daripada daya aku dan usaha aku dan kekuatanku. Wa altaji'u ila hawlika wa quwwatika. Aku iltija, aku pergi, aku berlindung kepada dayamu dan kekuatanmu. Allahumma a'idni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Janganlah tolong orang lain mengalahkan aku. Jadi kita minta tolong pada Allah Ta'ala. Nak hafal Quran ke apa-apa? Bacalah doa, minta. Supaya kita ni jadi istiqamah kepada Al-Quran tu kan. Dia nanti kita akan menyesal lah. Kita akan menyesal bila kita matilah. Barulah kita kata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya dulu kalau aku kan buat baca Quran ni masa aku hidup. Aku rajin baca Quran, ulang-ulang Quran. Masa tu menyesal tak boleh dah. Menyesal masa tu tak ada apa dah. Tuhan, kalau boleh baliklah nak baca Quran. Kalau kita yang kurang baca Quran ni, kalau orang yang dah kuat ibadat pun dia pun nak balik juga ke dunia. Yang kuat beribadah. Ahli Quran, penghafal Quran, orang yang kuat solat, puasa, sedekah dan sebagainya. Dia pun nak balik ke dunia ni. Kalau boleh. Untuk tambah lagi amalan-amalan soleh lagi. Padahal amalan dia pun dah banyak dah. Menyesal macam tu kita ni. Macam mana pula kita yang lebih kurang ya? Mana saja. Lagi menyesal lah. Jadi, maka pembicaraan kita kali ini insya-Allah berkenaan dengan akhlak-akhlak para penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran yang patut untuk mereka jadikan hiasan. Ya. Ada adat dan sifat-sifat para ahli Quran yang mesti mereka jadikan kebiasaan. Nak bagi jadi biasa ni kan. Sungguh tidak diragukan lagi akan kemuliaan pembahasan ini. Ni pembahasan tentang adab-adab penghafal atau pembawa Al-Quran ni. Keagungan urusannya serta hajat kita yang terus-menerus untuk mengingatnya dan mempelajarinya. Mengingat Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita ni sentiasa berhajat. Kalau kita nak petunjuk lah. Kalau kita nak petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada petunjuk melainkan dalam Al-Quran. Jadi macam mana kita dapatkan petunjuk daripada selain Al-Quran? Tak ada. Tak ada. Kalamullah ni. Jadi hanya daripada Al-Quran sahaja taufik dan petunjuk itulah. Kan? Dengan Quran tu Allah akan bagi hidayah, petunjuk kepada kita. Kita minta wahdini ya Allah. Berilah petunjuk kepada aku ya Allah. Wa yassiril huda li. Permudahkanlah petunjuk itu untuk aku.
Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sungguh-sungguh, dalam keadaan fokus. Nak sungguh minta tadi kan. Allah bagi ya. Jadi para ahli ilmu dan imam-imam dalam keutamaan dan kebaikan, ya, menangani bahasan ini secara khusus. Maknanya tentang adab pembawa Quran ni kan, dia bertulis satu kitab khas, kan, tentang adab-adab orang yang menghafal Quran ataupun baca Quran ni. Dan memberi perhatian yang serius kerana pentingnya bab ni. Kerana ia menjadi sebab datangnya hasil daripada Al-Quran. Apa yang terdapat padanya berupa pahala agung, ganjaran dan kebaikan yang dapat diraih. Tanpa adab-adab ini, pembaca Al-Quran tidak akan dapat buah yang diharapkan. Mesti ada adab. Adab Al-Quran dengan Al-Quran ni kan. Itulah dia. Tidak memperoleh kebaikan yang agung dan pahala besar yang diidam-idamkan. Semua kita nak pahala kan. Nak pahala sebesar-besarnya. Okay? Ini kita nak bawa, nak beratkan timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Sebab neraca kita masing-masing ni kan akan ditegakkan di mahsyar nanti. Akan ditimbanglah segala amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan sebesar zarah kebaikan, dia pasti akan melihatnya. Apa kebaikan? Ya, di antara kebaikan itu dia baca Al-Quran dan mengamalkannya, bahkan dia adalah kebaikan yang amat besar. Ini. Bahkan bisa saja Al-Quran justru menjadi faktor yang memberatkannya. Jadi bimbang, Quran itu akan jadi musuh kita di akhirat. Hujjah alaika. Kan? Dia jadi musuh pada kita. Kan? Kita baca Quran tapi kita tak ambil pengajaran daripada Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, hai Tuhan, ya Tuhan, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan macam itu saja. Baca tapi tak mengamalkannya. Tak ambil pengajaran daripada Al-Quran, tidak menghayatinya, tidak melaksanakannya. Dia jadi musuh bagi kita lah. Lawan bagi kita, na'udzubillah, di hari kiamat. Jadi siapa nak macam tu kan? Jadi orang beriman semua tak mau Quran jadi musuh dia. Dia nak Quran jadi penolong dan pembantu dia, peguam dia. Bukan pendakwa raya. Kan? Dia nak Quran tu jadi peguam dia. Yang boleh defend dia. Di akhirat nanti. Disebutkan Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan sebab kitab ini, Al-Quran ini, ya kan? Beberapa kaum dan merendahkan yang lainnya. Ya Allah angkat beberapa kaum dunia dan akhirat. Ada manusia yang Allah angkat mereka dengan Al-Quran. Dan ada yang Allah hinakan mereka dengan Al-Quran. Itulah dia. Jadi kita pilihan di tangan kita lah. Allah suruh kita pilih. Pilihlah. Kan? Nak darjat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan Al-Quran ataupun nak kita dihinakan dengan Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Dan disebutkan juga dalam hadis bahawa Nabi SAW bersabda, Wal-Quranu hujjatul laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah untuk engkau. Kan? Hujjah yang meringankan, yang membantu kita. Menolong kita. Dia tolong berhujah untuk kita. Hai Tuhan, dia baca aku. Kan? Dan dia amalkan aku. Ini perintah-perintah yang ada di dalamnya. Dia meninggalkan larangan yang terdapat di dalamnya. Au alaika, ataupun menjadi hujah ke atas kita yang memusuhi kita lah. Dia memberatkan kita. Jadi Quran itu sama ada jadi hujah untuk kita ataupun hujah yang memusuhi kita di akhirat nanti. Jadi maknanya ilmu dah ada. Sekarang pilihan di tangan kita. Ya, janganlah masa-masa kita berlalu macam tu kan. Kita ni hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan musibah. Keserabutan, kekusutan. Kan? Zaman teknologi canggih ni kan. Dunia ni di hujung jari ya. Nak tahu berita-berita macam-macam berita manusia ni kan. Berita sensasi lah, berita tak sensasi lah, apalah. Jadi kita begitu mudah dipengaruhi. Terpengaruh. Kan? Baca news saya banyak. Baca berita banyak. Quran, berita yang sebenar tak nak baca. Kan? Berita yang cerita tentang apa yang akan berlaku pada kita ni. Nanti ni.
Tak nak baca, tak nak ambil tahu. Peringatan dan pengajaran. Habis masa berjam-jam. Scroll handphone. Kan? Instagram lah. Facebook lah. TikTok apa benda lah. Kan? Habis masa kot tu. Tengok jam lah. 45 minit. Tapi masih lagi duduk scroll. Tengok pula 45 minit pula duduk scroll lagi. Lepas tu menguap. Lena. Tidur. Pergi dah 45 minit. Kan? 1 jam, 2 jam. Tadi tak balik dah. Tak balik dah pada kita. Lepas tu sejam yang akan datang tu, adakah dia untuk kita? Belum pasti. Kan masa tidur tu kan, adakah kita akan tidur buat selama-lamanya? Ataupun kita boleh terjaga untuk baca Al-Quran pula. Inilah dia ujian untuk kita lah. Kita ingat macam tak apa-apa kan. Rupanya fitnah ni begitu besar lah. Fitnah ni kan. Zaman teknologi canggih ini. Zaman kita kata manusia berinteraksi di alam maya. Kan? Itulah dia. Jadi tidak akan selamat kecuali orang yang Allah selamatkan lah. Kan? Jadi kita minta Allah supaya Allah selamatkan kita daripada fitnah ni. Kan? Dalam solat kita baca sebelum salam tu Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya. Daripada fitnah kehidupan. Inilah dia fitnah kehidupan kita ni. Yang sedang kita lalui dan telah kita lalui beberapa ratus jam yang lepas. Dan kita akan menghadapinya. Tapi bagaimana kita nak menghadapinya? Tak dapat menghadapi dengan baik melainkan dengan bantuan Allah Ta'ala lah. Itulah dia. Kita kena itulah. Mana yang... Jadi kita nak ingat benda ni pun Tuhan yang bagi kita ingat. Kan Allah tak bagi kita ingat, kita tak ingat pun. Kita buat benda-benda yang lara lah. Sebab tak ada bantuan daripada Allah Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Inilah dia. Yang kedua, hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Al-Quran adalah hujah pembela bagi yang mengamalkannya dan beradab sesuai adabnya. Adapun mereka yang menyia-nyiakan batasan-batasannya dan melalaikan hak-haknya dan mengabaikan kewajipan-kewajipannya, sungguh Al-Quran menjadi hujah atasnya, memberatkannya pada hari kiamat. Al-Quran ni ayat demi ayat, ayat demi ayat. Adakah Allah sebut saja-saja kosong ke? Kan? Allah sebut dalam Al-Quran ayat demi ayat yang kita baca tu kan. Jadi adakah saja disebut macam tu saja? Ataupun nak bagi tahu pada kita sesuatu? Ataupun nak suruh kita melakukan sesuatu? Atau nak melarang kita daripada melakukan sesuatu? Ini Quran ni. Jadi bila kita buka Quran baca, kena ada benda ni. Quran ni nak suruh aku buat apa? Ayat ni nak suruh aku buat apa? Ayat ni nak cerita apa ni? Kan? Ayat ni nak melarang ke apa ke? Soalan-soalan tu kena ada dalam diri kita bila kita baca Quran. Supaya dia jadi ubat tadi. Kan? Dia jadi kekuatan. Kemudian, oleh kerana itu Qatadah rahimahullah berkata, tidaklah seseorang duduk untuk Quran. Kita duduk untuk baca Quran ni. Tidaklah seseorang itu duduk untuk Al-Quran, duduk untuk baca Quran ni, melainkan dia berdiri darinya. Selesai baca Quran ni, apa dia dapat? Dengan tambahan atau kekurangan? Kita bangun-bangun, kita akan dapat tambahan ataupun kita akan dapat kekurangan daripada apa yang kita baca tadi. Di dua ni. Dapat kelebihan ataupun tak dapat apa. Kan? Bila kita dah buka Quran baca, bangun macam tu saja. Dapat satu daripada dua perkara ni lah. Yakni, apa dia? Tambahan iman dan kebaikan jika mengamalkannya. Ya, Allah kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Ayat tu kata apa? Ayat tu suruh kita bertakwa. Takwa macam mana? Nak buat apa? Tak fahamlah takwa tu apa.
Allah suruh pula dalam ayat lain, Allah kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu takwa tu apa, pergilah cari orang yang tahu, cerita, tanya kat dia. Apa maksud takwa ni? Sekarang ni mudah ya. Ya kan? Kita boleh mendapat bantuan daripada Mr. Google. Ya. Dapatkan bantuan daripada dia. Tapi kita tak boleh nak akurat jugalah. Ya kan? Dengan dia tadi. Pergi tanya yang ahli betul-betul lah. Betul tak Ustaz kefahaman ni? Ya kan? Saya dah tanya Google tadi, dia cerita begini-begini. Kan? Jadi kalau yang ahli kata betul lah tu, tak apa lah. Tapi dia kata silap tu. Ya kan? Jadi kena betul lah kefahaman tadi. Jadi tambahan iman dan kebaikan jika mengamalkannya, atau kekurangan dari hal itu jika mengabaikan dan menyia-nyiakan haknya. Itulah dia. Jadi para ahli ilmu telah menulis dalam bahasan ini akhlak-akhlak pengemban, ini pembawa Al-Quran atau penghafal Al-Quran, hingga menghasilkan tulisan-tulisan yang agung. Mereka menyusun tentangnya karya-karya berharga dan bermanfaat. Ia sangat banyak dan beragam. Tapi dalam braket bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab. Bahasa Rumi ni mana kebanyakan terjemahan je lah, tapi tak banyak. Tapi dia kata kalau tak ada akar, tak ada tali, akar pun jadi. Ya kan? Nak cari hak kitab besar-besar, hak terjemah tak ada ni kan. Macam kitab kecil-kecil pun tak apa dah. Ya kan? Tapi kalau kita boleh baca sendiri, alhamdulillah lah. Belajar bahasa Arab kan. Sebab tu jangan give up belajar bahasa Arab. Dah 10 tahun lah. Kan? Fi'il madhi tak tahu, tak apalah. Belajar lagi sampai bila? Sampai mati kan. Belajar sampai mati. Yayasan Taklim ni 40 tahun lah. Dulu Darul Taklim kan. Lepas tu Yayasan Taklim ada 40 tahun. 30 lebih ya. Jadi cuba bayangkan daripada mula bersama Yayasan Taklim sampai hari ni 30 tahun lebih kan. Ui, Masya Allah. Pakar bahasa Arab lah. Ni dah ada balik kan kelas bahasa Arab kan? Ikutlah, belajarlah. Okay. Kita nak cari duit cukup dah saya ingat. Nak cari duit banyak-banyak nak buat apa? Bukan nak boleh masuk dalam kandar kita pun. Kan? Makan apa yang ada lah. Pergi kelas belajar. Kan? Belajarlah insya-Allah sampai mati. Kalau mati tak sempat baca kitab Arab pun tak apalah, dah buat kan. Tapi usaha tu kena ada lah. Akan tetapi termasuk yang paling baik bahasanya adalah kitab akhlaq wa hamalatil Quran. Kitab ni boleh download je. Kitab ni beribu dalam internet. Download saja. Kitab ni bodoh. Boleh download ya, bahasa Arab ya. Ada Melayu PDF. Masya Allah. Baguslah. Payah nak cari bahasa Melayu yang PDF ni kan. Percuma ke beli bang? Percuma. Cari ya jumpa. Masya Allah. Bahasa Indonesia kan? Itu bukan sama. Masya Allah. Baguslah. Satu kali saya jumpa, saya beli kitab biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus yang nak muka surat kot. Shopee jual RM2.90. Tak tahu. Saya belilah. Tak tahulah. Kan? Tuan yang asal terjemah masuk ke apa kita pun tak tahulah. PDF. Jadi tak ada alasan kita tak nak baca buku semua tadi kan ni. Akhlak. Hamalatul Quran, pembawa ataupun penghafal Al-Quran karya Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar Muhammad bin Al-Husayn Al-Jurri, wafat pada 360 Hijrah. Maknanya 1000 tahun lebih lah. Kan? 360 Hijrah ni 1445 kan. Tu dia. Kitab dia ada sampai hari ni. Kita tentang adab ni, akhlak ni, akhlak Allah. Hamalah ni pembawa atau penghafal Al-Quran. Cerita pasal akhlak. Akhlak penghafal Al-Quran lah. Ya. Ialah kitab yang agung kedudukannya dan besar faedahnya. Bagi setiap penghafal Al-Quran yang mulia, bahkan setiap Muslim, untuk menelitinya dan mengambil faedah daripadanya. Penulis kitab tersebut, semoga Allah merahmatinya, telah memaparkan padanya sebelum menjelaskan adab-adab pengemban Al-Quran tentang keutamaan para pengemban Al-Quran. Keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Keutamaan orang yang belajar. Khairukum
Man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan dia ajarkannya. Tak kisahlah ajar siapa pun. Kan? Itulah dia. Dan keutamaan berkumpul di masjid untuk mempelajari Al-Quran disebut juga dalam kitab dia. Maksud beliau rahimahullah memulai dengan metri-metri ini adalah untuk memotivasi. Segala benda tajuk-tajuk ni adalah untuk motivasi dalam membaca Al-Quran, mengamalkannya dan berkumpul untuk mempelajarinya. Macam kita duduk dalam kelas tadabbur Quran kan. Duduk kelas penghayatan Quran. Itulah dia. Keutamaan dia besar. Setelah itu beliau pun menjelaskan adab-adab para pembawa Al-Quran seraya mengukuhkan semua yang beliau katakan berdasarkan nas, yakni dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan asar-asar diriwayatkan daripada generasi awal Islam, generasi awal umat ini para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'in. Untuk itu kami akan menyajikan, kata Syekh di sini, di tempat ini beberapa intisari dari adab-adab mulia dan akhlak-akhlak agung tersebut yang patut dijadikan kepribadian para ahli Quran dan pengembannya, ni yang membawa Quran dia, menghafalnya. Bahkan patut dijadikan kepribadian oleh kaum muslimin seluruhnya. Di antara adab-adab yang dimaksud adalah, pertama, ahli Al-Quran hendaknya berhias dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Mana nak takwa kepada Allah, kenal Allah lah. Tak kenal Allah, macam mana nak bertakwa kepada dia? Jadi kena belajar juga lah. Nak takwa ni kena belajar lah. Untuk ilmu lah. Kan? Ilmu apa? Ilmu tentang tafsir Al-Quran. Cerita tentang Allah. Jadi maknanya, dalam Al-Quran tu Allah perkenalkan dia pada kita. Ya? Jadi kalau kita tak faham, macam mana kita nak kenal Allah? Baca ya, tapi tak faham Quran. Tak kenal lah Allah. Kita nak kenal. Jadi maknanya yang paling kenal Allah, itulah yang paling takut kepadanya. Yang paling takut kepada Allah ialah orang yang paling kenal Allah Ta'ala. Jadi kita nak jadi orang yang paling takut pada Allah, kita kena paling kenal lah. Maksudnya kita kena belajar lah. Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya adalah orang-orang berilmu. Sebab dia kenal Allah. Macam mana kenal Allah? Tak pernah tengok Allah, tak nampak Allah. Ya? Jadi kita kenal sebab Allah memperkenalkan diri dia. Dan kita beriman dengan perkara yang kita tak nampak ni. Nak beriman dengan perkara yang tak nampak ni bukan senang. Sebab tu ramai orang kafir. Ramai orang kafir beriman ni sikit ya. Sebab apa? Sebab mereka tak ada iman dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan? Orang yang beriman dengan benda yang tak nampak ni. Dengan Allah yang zat yang kita tak nampak tu. Dengan malaikat. Dengan alam kubur. Alam akhirat. Ini semua benda gaib. Tak nampak kan? Itulah dia. Jadi, maknanya, takwa tadi. Tidak akan dapat kita mencapai takwa itu melainkan dengan ilmu lah. Kenal Allah. Lagi kenal Allah, lagi kuat takwa seseorang itulah. Jadi mana baca Quran, Allah perkenalkan diri dia kepada kita dalam Al-Quran. Kita baca lah. Allah kata apa? Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Itu sifat dia, nama dia. Kan? Sifat dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengantuk, tidak tidur. Banyak lagi lah yang Allah sebut dalam Quran kan. Tentang sifat dia. Yang kita tak tahu kaifiat dia. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah berada di atas arasnya. Macam mana kaifiat, mana kita tahu? Bintang yang kita tengok tiap malam kalau ada tu pun kita tak tahu kaifiat dia macam mana. Adakah bintang ni rupa dia bertajam-tajam macam tu? Ini baru lukis tu kan? Macam bintang Israel macam tu. Kan? Kita nampak cahaya bintang kan? Siapa tahu dia punya sifat, kaifiat fizikal dia? Mana lah kita tahu? Bulat ke, empat segi ke, belum lubang ke bintang tu? Tu yang kita nampak dengan mata kita. Itu pun kita tak tahu kaifiat fizikal dia macam mana.
Hak ni yang kita tak nampak Tuhan ni. Jadi Tuhan bagi tahu macam tu sudahlah. Cukup kita beriman. Terus ada fikir banyak macam mana. Kan Tuhan sebut Ar-Rahman ala Ar-Istawa. Tuhan sebut, Nabi sebut Tuhan turun ke langit dunia. Bila turun, kan, bila turun tentu atas kosong, dia main bawah. Semua otak tu otak syaitan. Kan? Otak syaitan. Jadi Allah sebut macam tu sudahlah. Kita dah tahu Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk dia. Masuklah otak kita, apa benda yang kita boleh fikir dengan akal. Itulah dia kan. Kemudian, jadi menjadikan ilmu dan amalnya untuk mencari wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu menjadikan tilawah Al-Quran dan menghafalnya sebagai taqarrub, yakni mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita mendekatkan diri kepada Allah? Macam mana? Dengan Quran lah. Bacalah Quran. Menghayati Al-Quran. Belajar tafsir Al-Quran. Maka itulah dia proses mendekatkan diri kepada Allah. Ya? Ini dia. Jadi bila kita jauh dengan Al-Quran, seolahnya kita telah jauh diri daripada Tuhan lah. Disebutkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, laqad ata alaina hinun, telah sampai kepada kami satu masa, wama nara ahadan, dan kami tidak melihat seseorang yang ta'allamul Quran, yang dia belajar Al-Quran, illa yuridu bihi, yang dia menghendaki dengan Al-Quran itu, illa Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dia nak Allah. Dia nak dekat kepada Allah. Dia nak kenal Allah. Dia nak mencintai Allah. Nak cinta kena kenal dulu. Kan? Kami cinta Allah, cinta Rasul. Allah pun tak kenal, macam mana nak cinta Allah? Jadi nak kenal Allah tak ada cara lain lah. Tak ada cara lain lah. Al-Quran dengan hadis ni. Dua ni lah. Kan? Sebab hadis ni, Rasul SAW ni dia memperkenalkan Allah pada kita. Tidak, kita tak kenal Allah. Mungkin manusia tahu secara umum bahawa ada alam, ada pencipta. Tapi siapa pencipta ya? Siapa ya? Pencipta. Sebab tu raja-raja mereka mengaku bahawa dia pencipta. Dia Tuhan macam Firaun, Namrus. Kan? Mereka mengaku mereka Tuhan sebab mereka ada kekuasaan, mereka ada tentera dan sebagainya. Ya, sekali lalat nyamuk masuk dalam hidung, masuk dalam otak, tak boleh buat apa dah. Kan, ketuk kepala dia, bunuh diri dia sendiri. Kan? Nyamuk aja masuk dalam hidung. Kan? Nyamuk ni kita tampar mati tu kan. Darah pun tak ada. Kecil nyamuk tu. Boleh kan, menyebabkan kematian tadi kan. Itu kalau Allah menghendakilah. Ni dia. Jadi kami ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, maknanya mereka ni belajar Quran hanya kerana Allah, nak kenal Allah, nak mendekatkan diri pada Allah. Aku nak dekat dengan Tuhan aku, tapi aku tak kenal dia. Macam mana aku nak kenal Tuhan aku ni? Al-Quran, ya, dan sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma kana hahuna bi akhiratin, tapi bila hari ini dah semakin lama, khasyitu, aku bimbang. Kata Umar, aku bimbang, aku takut. Anna rijalan, bahawa ada di sana lelaki-lelaki, kan, tak kisahlah wanita-wanita pun, yata'allamunahu, yang mereka mempelajari Al-Quran itu, yuriduna bihi an-nas, mereka menghendaki manusia, pujian manusia. Oh, dia suara dia sedap. Kan, masuk pertandingan untuk tengok suara siapa paling sedap, nafas siapa paling panjang. Kalau hak sebut-sebut macam kita ni, hak penyakit asma ni nak masuk. Nak baca apa nama siratal ladzina an'amta alaihim sampai habis pun tak boleh dah. Sampai tang, oi. Semput dah. Ghairil maghdubi alaihim pun susah nak sampai situ pun. Pasal nafas pendek. Kita tak layaklah masuk pertandingan. Kan, nak masuk masa apa nama dia panggil apa? Saringan pun tak lepas dah. Kan? Itulah dia. Jadilah Quran itu dipertandingkan, kan?
untuk dilihat keindahan bacaan suara si qari ataupun qari'ah tadilah. Qari ataupun qari'ah. Qari ataupun qari'ah. Itulah dia. Bukan Quran itu untuk dihayati dan difahami. Kalau betul nak buatlah tiap-tiap hari. Saya buat sebulan Ramadan ataupun sebelum Ramadan dan sebagainya. Kan? Itulah dia. Jadi, Umar kata, aku bimbang. Aku bimbang. Ya, wa ma indahum. Maksudnya menghendaki manusia itu dengan pujian manusia. Dan apa yang ada di sisi manusia tu? Nak piala, nak duit sekian-sekian, cek dan sebagainya, tiket haji percuma, tiket umrah percuma. Kan? Dia dalam dia. Maksud dia, kan? Jadi pertandingan ni saya, wallahu a'lam lah, kita bukan buruk sangka pada manusia. Kan? Kalau dianjurkan pertandingan tanpa apa-apa hadiah. Kan? Ada tak orang daripada daripada Saudi ke, daripada mana ke nak main ke Malaysia ni kan? Betul-betul nak masuk pertandingan tapi bagi tahu awal tak ada hadiah apa-apa. Saya ingat siapa pun tak nak masuk kot. Wah. Ambil baca Quran di rumah dia kata. Nak pergi dia kena bayar tambang lagi dan sebagainya. Itulah dia. Jadi fa'uridullaha biqira'atikum fa'aridullaha, maka adalah kamu semua menghendaki Allah. Menghendaki, kehendaklah kepada Allah. Ya kan? Mendekatkanlah diri kepada Allah biqira'atikum, dengan bacaan kamu Al-Quran itu, wa amalikum, dan segala amalan-amalan kamu tadi. Ya kan? Hendakilah wajah Allah. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, berperilaku sesuai akhlak Al-Quran yang mulia. Macam mana Nabi SAW lah. Orang tanya Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Ya? Akhlak Nabi macam mana? Senang ada jawab. Akhlak Nabi, Al-Quran. Kamu nak tahu akhlak Nabi, baca Al-Quran. Okay? Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Dalam tu akhlak Nabi SAW. Apa yang Tuhan suruh, semua ada dalam diri Nabi. Apa yang Tuhan larang, semua Nabi tak buat. Ya? Itulah dia. Beradab dengan adab-adabnya. Menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk bagi hatinya. Itu dia. Quran, sebab tu Quran ni kena ada dengan kita selalu lah. Maksud ada macam mana? Ada untuk kita baca lah. Teringat dia, buka baca. Teringat dia, buka baca. Tak banyak pun tak apalah. Okay? Teringat, buka baca. Cuba menghayatinya. Tak faham, tengok terjemahan. Kan? Bukan kita nak kalut pergi habis tu muka surat tu. Kita mampu separuh muka surat ya. Masa tak ada kan. Cuma teringat. Masa kita teringat tu. Jadi masa kalau kita teringat, kita tangguh. Masa tak dah kot. Nantilah. Nantilah ni penyakit. Penyakit. Nantilah. Itu mana tu penyakit dalam diri kita. Bila mana nantilah tu. Hanya pujuk diri je. Lepas tu tak lah. Teringat mungkin tengah malam tadi teringat. Ataupun esok baru teringat. Jadi teringat, kita buat tu. Bacalah 3-4 ayat, 2-3 ayat. Betul bila tengok semangat lagi, tambah lagi. Semangat lagi, tambah lagi. Jadi bila semangat, maksud kita buat ni dalam keadaan kita bersemangat. Kan? Itulah dia. Quran ni jadi penyejuk bagi hati lah. Memakmurkan dengannya apa-apa yang telah hancur pada hatinya. Orang penyakit sakit makan hati ni. Kan? Penyakit makan hati. Itu makan hati. Sedih, kecewa. Kan? Jadi dengan manusia, dengan makhluk, dia akan kecewakan kita. Tapi Al-Quran tidak akan mengecewakan kita. Ya? Memperbaiki dengannya apa yang telah rosak darinya. Daripada hati kita ni lah. Mendidik dirinya dengan Al-Quran. Memperbaiki dengan keadaannya dan menguatkan dengannya keimanannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 124 dan 125. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza ma unzilat suratun. Dan apabila diturunkan satu surah. Apabila diturunkan satu surah.
Faminhum, maka di antara mereka, may yaqul, ada yang berkata, ayyukum, di manakah? Siapakah di antara kamu? Zadathu, yang telah bertambah kepadanya, hadhihi, yang telah menambahkan kepadanya, hadhihi, oleh surah ini, imanan, keimanannya. Siapakah di antara kita yang surah ini menambah iman bagi dia? Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ni tak akan langkau 10 ayat. Sehingga mereka baca, hafal dan mengamalkan. Okay? Apa nama? Ayat tu baru mereka pergi pada ayat yang seterusnya. Ayat? Inilah dia. Ada satu cerita lah. Saya ingat dulu, Ustaz, saya ingat kenal Ustaz Sofwan Badri, mungkin kenal kot. Dia pernah cerita, lama cerita ni berbelas tahun yang lalu lah. Saya ingat cerita tu. Di Indonesia lah. Ada satu Ustaz ni, dia ajar satu ayat tu. Tapi saya tak ingat dia sebut ayat pun. Ayat saya dah lupa ayat tu. Tapi dia sebut cerita tu saya ingat. Jadi, kita kongsilah cerita kan. Berbelas-belas tahun yang lampau lah. Jadi maknanya, bukan belas saya ingat lah. Tahun 2000, macam tu 2003 macam tu lah kan. Jadi, Ustaz ni dia ajar satu ayat tu. Itu ayat tak banyak, ayat pendek ya. Di pondok pesantren, di pondok lah cerita dia. Tapi tak tahu lah cerita pondok mana, dia cerita macam tu. Mungkin dia sendiri boleh lupa cerita tu kot. Ya. Jadi, hari-hari dia ulang ayat tu. Ayat pendek, ayat mudah ya. Orang faham pun. Sampai satu masa anak murid ni jadi jemu lah. Ustaz, tiba-tiba nak tukar ayat baru pula, ayat baru pula. Ustaz kata, saya tak nampak awak amalkan ayat ni pun. Bila kamu semua dah amalkan ayat ni, baru kita pergi ayat yang seterusnya. Tak tahu, tak ingatlah ayat apa. Saya dah lupa tu, cerita tu. Tapi cerita tu, saya ingatlah pencerita dia. Tapi kisah tu, kemudian ayat apa, saya tak ingatlah. Tapi nak cerita je kan. Ini poin kita lah, kita belajar. Kita baca satu ayat. Aku tak faham, Tuhan nak suruh buat apa ni ya. Ulang lagi. Tak faham, Tuhan nak suruh buat apa ni ya. Tuhan nak suruh aku buat apa dengan ayat ni ya. Ayat ni Allah, Quran ni bila kita baca, mesti ada perintah dalam tu. Walaupun dia bentuk cerita. Dia bentuk cerita tentang umat-umat terdahulu pada kita. Tuhan nak suruh aku buat apa ni? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya. Cerita pasal Qarun, kaum Nabi Musa. Dia bertindak melampau ke atas kaum dia. Kan Allah cerita, wa atainahu minal kunuz, kami beri kepada dia segala perbendaharaan, kekayaan. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Apa Tuhan nak suruh aku buat dengan ayat ni ya? Ayat cerita, tapi hakikat dia dalam tu ada suruh. Dan dalam tu juga ada larangan. Fikirlah. Menghayatilah. Oh. Pertama jangan jadi macam Qarun lah. Kedekut hangit. Dah kaya. Kan? Itulah dia kan. Lepas tu sombong dengan kekayaan dia pula. Kan? Bertindak melampau. Menghina orang lain. Daripada kawan-kawan dia juga dulu sebelum tu pun. Kan? Tapi Tuhan beri kelebihan kat dia sebab istidraj. Kita kena ingat. Kadang-kadang kesihatan yang berpanjangan, kan, keuangan, kemudahan, kesenangan, kemewahan ni istidraj. Kita tak tahu, kita ingat Tuhan sayang aku. Kan Tuhan kata, fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ni bila Tuhan bagi uji dekat dia, kemewahan, kekayaan, kesenangan, buat kerja, semua jadi, ada kata Tuhan muliakan aku. Tuhan sayang aku. Bila Allah uji sikit dengan kekurangan, kepayahan, kesusahan, dia kata Tuhan telah hinakan aku. Kan? Na'udzubillah. Inilah dia. Jadi, okay. Dan Allah kata apa tadi? Itulah. Bila turun satu surah ni, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kamu semua ni, kita semua ni, yang surah ni tambah iman ni, menambah keimanan kita ni.
Fa ammal ladzina amanu. Ini Tuhan cerita. Allah Ta'ala cerita kat kita ni. Cerita dalam tu ada suruh lah. Dalam cerita ni ada suruh perintah. Dan perintah ada dua. Perintah suruh dan perintah larang. Fa ammal ladzina amanu. Maka adapun orang-orang yang beriman. Aku beriman ke tak beriman? Ya, beriman. Fazadathum imanan. Maka menambahlah kepada mereka keimanan. Celah mana tambah iman ni pada aku ni? Dengan ayat ni. Wahum yastabshirun. Sedang mereka itu mendapat berita gembira dan menyampaikan kabar gembira. Ini dia. Wa ammal ladzina fi qulubihim. Dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka marad, ada penyakit. Hati ada penyakit. Ini orang munafikin lah. Dia antara orang munafik lah. Hati mereka ada penyakit kan. Dapat iman tu sikit-sikit lah. Sipi-sipi lah. Ya kan? Fazadathum rijsan. Maka menambahkan kepada mereka kotoran ila rijsim. Kepada kotoran yang dah ada dalam hati mereka tadi. Quran. Wa matu. Dan mereka mati wahum kafirun. Dalam keadaan mereka ni orang-orang kafir. Wallahiyazubillah. Inilah dia. Jadi pengemban Al-Quran, pembawa, penghafal Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk baginya kepada semua kebaikan. Kan? Pemandunya kepada setiap akhlak yang baik dan indah. Kan jarang sangatlah kita tengok kan. Kita mungkin kita belum dapat lagi kenikmatan menghafal Al-Quran, kenikmatan mengulang-ulang Al-Quran. Okay? Ada kawan cerita satu ustaz lah. Okay? Ustaz ni, dia ni memang hafal Quran lah. Hafal Quran dan dia selalu baca Quran. Kalau duduk sembang dengan dia pun, dia tulis ke sana, pokoknya dia bertengok, dia tulis-tulis tu, dia mengulang Quran. Dia bukan nak sembang sangat dengan orang, tapi dah nak jaga hati kawan, ajak minum dan sebagainya. Tapi bagi dia suka bersendiri, kenapa? Dia nak mengulang-ulang Al-Quran. Allah dah bagi pada dia kelazatan, rasa lazat, rasa nikmat nak ulang Quran tadi kan. Kita kalau dapat itu tak dapat dunia, tak apa dah. Kan? Tapi biasalah kalau dapat agama akan dapat dunia lah. Kan? Dunia datang kepada dia, dia tak heran pun. Itulah dia. Kelazatan, kenikmatan baca Quran ni. Boleh tak kita dapat nikmat macam tu? Kalau Allah Tuhan bagi kat kita, dengan kalau Allah minta lah, Allah bagi kepada kita kelazatan, rasa seronok baca Quran. Tak sabar-sabar nak baca Quran ni kan. Itulah dia rasa macam tu Allah. Tapi ada orang yang Tuhan bagi macam tu. Ini kelebihan lah Tuhan nak bagi pada siapa yang dia nak bagi kan. Jadi kalau Quran tu jadi tak seronok baca, dia tak ulang lah. Tak ulang sebab tak seronok baca Quran. Tapi dia ulang-ulang sebab dia seronok baca Quran. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk baginya kepada semua kebaikan. Pemandunya kepada setiap akhlak yang baik dan indah. Memelihara semua anggota badannya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Apabila berjalan, nescaya dia berjalan dengan ilmu. Apabila duduk, nescaya dia duduk dengan ilmu. Apabila berbicara, nescaya dia berbicara dengan ilmu. Apabila minum, dia nescaya dia minum dengan ilmu. Dan apabila makan, dia makan dengan ilmu. Dia membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Membacanya. Dan mendidik dirinya. Diri kita ni nak kena didik selalu lah. Sampai bila? Sampai bila-bila. Untuk melembutkan perilakunya. Menghiasi amalannya dan menguatkan keimanannya. Untuk tujuan inilah Al-Quran yang mulia diturunkan. Kerana inilah. Ya. Ia tidak diturunkan untuk dibaca saja. Tanpa diilmui dan diamalkan. Tanpa dipelajari dan tanpa diamalkan. Quran bukan saja-saja Tuhan buat turun. Bukan saja-saja. Kan? Ataupun turun suruh kita baca dapat pahala macam tu ya. Kan? Sedekah kat orang mati. Kan? Malam Jumaat baca Yasin. Tahlil arwah. Kan? Kesian kat orang mati no. Depa dulu hidup tak ada baca Yasin. Mari kita tolong baca Yasin kat depa. Ya. Itulah dia.
Jadi Quran ni bukan macam tu. Bukan diturunkan untuk itu. Bukan untuk orang mati. Baca Quran di kubur kan. Jadi nampak Quran tu diturunkan untuk orang mati. Orang hidup tak berhajat. Ambil upah ya. Orang hidup ambil upah. Baca Quran. Atas kubur. Ini. Al-Fudail rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Quran diturunkan hanyalah untuk diamalkan. Lalu manusia menjadikan membacanya sebagai amalan. Inilah dia. Makna perkataan beliau untuk diamalkan, yakni agar mereka menghalalkan perkara yang halal dalam Al-Quran. Mengharamkan perkara yang haram di dalamnya. Maka manusia menjadikannya sebagai amalan. Yakni mereka tidak merenungkannya dan tidak pula mengamalkannya. Ya? Itulah dia. Baca ya. Baca saja sebagai amalan harian. Dia panggil apa ya? Sebagai kita kata jadual. Jadual kita kan dah biasa baca Quran pagi ni kan. Tak baca Quran rasa macam gelisah. Dia hanya jadi jadual harian saja. Macam kita solat lah kan. Solat. Masuk waktu tak solat rasa gelisah. Jadi maknanya kenapa? Kerana dia dah biasa. Tu je. Sebenarnya bukan sekat tu. Kan? Dia lebih lagi melaksanakan perintah Allah. Kan? Itulah dia. Yang ketiga, hendaklah tujuan utama mereka yang membaca Al-Quran menempatkan pemahaman terhadap apa yang diharuskan, yang dimestikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengikuti apa yang diperintahkan dan menahan diri dari perkara yang dilarang. Bukan menjadikan perhatiannya kapan dia menamatkannya. Maksud dia, yang menjadi poin dia bila aku nak habis ni ya. Bukan maksud gitu. Maksud dia bukan maknanya bila dalam seminggu lagi aku kena khatam lah ni. Kan? Bukan maksud gitu. Tak sepertinya kita kena khatam cepat. 3 hari nak berhabis Quran. Sehari 10 juzuk baca. Nak bagi cukup 3 hari. Nak pecah rekod lagi. Aku minggu depan, aku nak pecah rekod, nak bagi jadi 2 hari. Khatam Quran. Nak buat rekod lagi. Minggu lagi sekali, nak bagi 1 hari. Khatam Quran. Kan? Dia nak bagi puas hati dia. Bukan macam tu maksud dia. Tu ini saya kata ni. Okay? Dia kata, bukan menjadikan perhatiannya kapan ni bila lah. Bila dia nak menamatkan Quran tu. Itu bukan yang maknanya yang disuruh kita lah. Yang disuruh adalah baca dan menghayati dan mengamalkannya. Bila khatam pun tak apa. Sebulan nak khatam kau, 2 bulan nak khatam kau. Kan? Ataupun kita jenis baca tebuk-tebuk. Kita baca tebuk-tebuk. Sekali kita baca muka surat ni, sekali kita baca muka surat ni, tak ada masalah apa. Kan? Itulah dia. Terpulang pada kita punya semangat ni lah. Semangat. Ya? Semangat diri kita. Yang penting kita baca dan kita menghayatinya. Kemudian, bahkan keinginan terbesarnya adalah kapan yang ni bila lah. Bila dia merasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hajat kepada selainnya. Bila aku termasuk orang-orang bertakwa ni, bila aku nak jadi orang bertakwa ni. Itu yang penting. Dan bila ini kapan aku termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan? Bila aku termasuk orang-orang yang khusyuk? Itu yang kena jadi persoalan dalam diri dia. Ya, bila aku nak khusyuk dengan Quran ni? Bila aku nak lazat nikmat dengan Quran ni? Bila aku termasuk di kalangan as-siddiqin, orang-orang yang benar? Dan bila aku mengenal kadar nikmat berkesinambungan ni? Ya kan? Bila aku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat itu? Bila aku bertaubat dari dosa-dosa aku? Bila aku memahami firman Allah Ta'ala? Bila aku mengerti apa yang aku baca ni? Bila aku mengambil pelajaran daripada peringatan-peringatan Al-Quran? Dan bila aku disibukkan zikir kepada Allah sehingga melalaikan selainnya? Bila aku nak jadi macam ni semua? Itu yang penting. Itulah dia. Bila aku mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Inilah seharusnya yang menjadi tujuan utama seseorang ketika membaca Al-Quran. Ya. Baca, kita dapat menghayati. Dapat fokus. Jadi lazat. Bila jadi lazat ni maknanya kita fokus yang tu ya. Maknanya nikmat lah. Macam kita bernikmat. Tengok handphone lah.
Baca Facebook, nikmat. Kan? Baca berita. Baca berita tentang orang, tentang diri kita tak baca. Ya. Berita tentang diri kita tak ambil tahu. Ambil tahu pasal orang lain. La yusmin wa la yughni min ju'. Tak bagi kita kenyang, tak bagi kita gemuk pun. Ya. Tak ambil tahu tentang diri kita. Semalam aku macam mana? Malam tadi aku macam mana? Petang semalam aku macam mana? Asar semalam aku macam mana? Zuhur semalam aku macam mana? Aku pergi masjid dah zuhur semalam. Kenapa aku tak pergi masjid? Ya? Yalah, orang lelaki lah. Ya? Kenapa aku tak solat jemaah? Ha? Jadi muhasabah. Semalam. Bila kita boleh ingat kan? Cerita tentang diri kita sendiri pada kita lah. Bukan pada orang. Okay? Bila kita tahu kekurangan kita semalam. Kita masih ada peluang. Sekarang. Bukan nanti. Nanti belum tentu. Kan? Sebab nanti mungkin dalam kubur. Itulah dia. Bila dalam kubur, tamatlah cerita kita. Masuk kubur, cerita kita tamat. Itulah dia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang imam terkemuka di kalangan tabi'in, menggambarkan sebahagian pembaca Al-Quran di masanya. Ada cerita di zaman dia ni. Zaman tabi'in, zaman sahabat masih hidup lagi. Sementara beliau sedang menjelaskan pentingnya mencermati Al-Quran dan memahaminya. Beliau berkata, ketahuilah demi Allah, ia bukan menghafal huruf-hurufnya dan menyia-nyiakan batasan-batasannya. Hingga salah seorang mereka berkata, sungguh aku telah membaca Al-Quran dan tidak melalui satu huruf pun. Maksudnya tak melintasi satu huruf pun. Semua aku baca. Huruf Al-Quran yang aku hafal habis semua. Aku baca semua habis. Kan? Padahal demi Allah dia telah melewati semuanya. Maksudnya dia telah meninggalkan semua. Anda kata. Baca tapi tinggalkan macam itu saja. Tanpa diamalkan. Tidak dilihat padanya Al-Quran pada akhlak dan amalan. Ya, macam puak Khawarij kan. Yang mengkafirkan para sahabat kan. Dia pun ni baca Quran siang malam. Kan? Solat dengan Quran. Baca Quran. Hafal. Golongan Khawarij. Tapi mereka mengkafirkan para sahabat. Memerangi sahabat. Membunuh sahabat. Macam Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Jadi Khabbab bin Al-Arad ni sahabat Nabi lah. Anak dia tu Abdullah. Abdullah ni dia lalu dengan wanita hamba dia yang mengandung, kan? Di kawasan Harura. Dilintas di kawasan Harura ni kawasan Khawarij lah. Dia lalu dia tangkap dia. Tangkap dia sembelih dia. Lepas tu hamba perempuan tadi dia belah perut dia. Dia ambil janin, dia bagi makan ke anjing. Puk Khawarij ni. Lepas tu pula kalau orang Yahudi lalu, dia berkata tak boleh ganggu. Dia kafir zimmi. Yahudi lalu, orang musyrikin lalu, dia tak bunuh. Dia berkata dia ni kafir zimmi. Yang anak sahabat Nabi tadi dia sembelih. Kan? Perempuan tadi berbelah perut, dia ambil janin, dia bagi anjing makan. Padahal dia ni hafal Quran. Nabi kata yang merukun min ad-din, keluar daripada agama macam mana anak panah keluar daripada sasaran dia. Dahsyatnya pupuk ni kan. Baca Quran tak ada apa. Quran tak jadi ubat. Quran tak jadi penawar. Quran tak jadi penyejuk. Itulah dia. Ini contoh. Contoh ni 1000 tahun lebih dah. Zaman para sahabat. Zaman Ali radhiyallahu anhu. Golongan Khawarij ni. Yang dah bunuh Osman apa semua tu. Ini dia. Tidak dilihat padanya Al-Quran pada akhlak dan amal. Sampai salah seorang mereka berkata, sungguh aku membaca satu surah dengan satu tarikan nafas. Betul hari ni pun. Wadduha wal-laili. Sampai habis kan. Sedapas. Fatihah. Al-Fatihah satu nafas. Campur dengan Wadduha. Kalau kita kata pelanting halkum ni. Kita nak cari tak mana ni halkum duduk kat mana ni.
Dia boleh baca senafas. Betul dah, mana dulu lagi. 1000 tahun lebih dah orang boleh buat lah. Zaman kita kan siapa dia? Yang baca Quran sedap tu apa nama? Mesir tu. Ingatlah, saya pun lupa ada nama dia. Apa? Ha? Bukan. Yang Mesir tu. Yang tarik surah Al-Fatihah sekali dengan wadduha, senapas tu. Apa nama? Masyhur lah dulu kan. Oh, tahun 80-an kita minat dengar tu. Kan? Masa dia mati dah kot. Orang Mesir. Senapas dia baca Quran kan. Dia baca surah tu. Surah apa? Fatihah. Lepas tu dia masuk wadduha. Sambung dengan Alam Nasyrah. Allah, Masya Allah. Panjangnya nafas dia. Macam mana dia buat? Ha? Kita pun duk try juga. Kok boleh try sikit. Sampai tang ghair ya. Ghairil. Jadi itik angsa. Itik ang. Tak nafas. Tu dia. Bukan macam tu masuk dia. Dia kata. Kan dia kata sini tengok. Dia kata membaca satu surah dengan tarikan nafas. Padahal demi Allah mereka itu bukan pembaca Al-Quran. Bukan ulama. Bukan ahli hikmah. Dan bukan pula orang-orang warak. Apabila para pembaca Al-Quran seperti itu, semoga Allah Ta'ala tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka di antara manusia. Macam tu. Ya? Ini kata apa nama Syekh Abdul Razak dalam Al-Musannaf dan Al-Ajurri. Kan, apa nama dalam kitab Akhlaq Hamalatul Quran tadi. Ya? Nah, itulah dia. Memang seronok dengar tu. Yalah, seronok dengar. Ya. Kan? Inilah sebahagian akhlak penggambar Al-Quran di antara apa yang disebutkan oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya tersebut. Yang meninggal pada 360 tadi kan. 360 Hijrah tu. Lalu beliau mengakhiri penuturannya terhadap ada-ada itu dengan perkataannya. Ni. Seorang mukmin yang berakal jika membaca Al-Quran nescaya akan memajangnya di hadapannya Al-Quran tadi. Keadaannya seperti cermin. Nampak depan dia. Okay? Suluh dia. Quran tu jadi penyuluh bagi dia. Oh, aku tak buat macam ni. Aku tak jadi macam ni. Dia kenal diri dia dengan Quran tadi. Oh, Quran suruh buat macam ni. Tapi aku tak buat macam ni. Aku tak ikut ni. Aku belum ikut lagi ni. Jadi Quran tu jadi penyuluh bagi dia. Okay? Ni salah kamu sini. Salah kamu sini. Salah kamu sini. Perbetulkan. Betulkan. Perbetulkan. Itulah dia. Keadaannya seperti cermin yang dengannya dia melihat apa-apa yang baik daripada perbuatannya dan apa-apa yang buruk. Itu dia. Apa-apa yang diperintahkan oleh maulanya, yakni tuannya. Allah lah. Untuk diwaspadai. Maka dia pun mewaspadainya. Apa-apa dari ancaman berupa siksaan. Untuk menakut-nakutkan, maka takut terhadapnya. Dan apa yang diiming-imingkan oleh maulanya, kan? Maksudnya dianjurkan oleh maulanya, nescaya dia menginginkan dan mengharapkannya. Barang siapa yang demikian sifatnya atau mendekatinya, maka sungguh dia telah membacanya dengan benar-benarnya dan menjaganya dengan sebaik-baik penjagaan. Al-Quran akan menjadi saksi, pemberi syafaat, pendamping dan benteng baginya. Kan Nabi kata iqra'u Zahrawaini. Az-Zahrawaini, bacalah dua Az-Zahrah. Az-Zahrah ni bunga macam itulah. Kan? Iaitu surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Kedua-duanya kan dia akan datang kan di atas kita ni. Akan nanti sebagai pemberi syafaat. Kan? Jadi anjuran tu Tuhan bagi sekarang. Bila mati tak nak lah. Masa kita hidup itulah anjuran tu. Al-Baqarah dalam Al-Imran ni panjang kan. 200 berapa puluh? 200 ayat apa? Al-Baqarah 220 ayat lupa dah. 286 Al-Imran lagi 200. Tu dia Nabi baca 1 rakaat. Tambah satu lagi An-Nisa. 1 rakaat.
Kalau kita jatuh lutut apa? Ambil lutut buah balik dekat. Dia berdiri kan. Allah musta'an, inilah dia. Jadi barang siapa demikian sifatnya, dia akan memberi manfaat bagi dirinya dan bagi keluarganya. Serta memberikan kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya semua kebaikan dunia dan akhirat. Hanya Allah Ta'ala tempat berharap untuk memberi taufik bagi kami dan bagi kalian untuk mendapatkan hal tersebut. Dan untuk semua kebaikan hanya Allah semata tempat meminta pertolongan. Sebab kita tak ada daya, tak ada kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Maka kita baca Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati. Ya Allah, aku berlepas diri daripada daya aku dan kekuatanku. Aku tak ada daya dan kekuatan. Wa altaji'u ila haulika wa quwwatika. Dan aku berlindung kepada daya engkau dan kekuatan engkau. Oleh itu, Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku. Wala tu'in alayya, dan jangan engkau bantu musuh aku untuk menang ke atasku. Seperti musuh kita. Iblis, syaitan dan nafsu kita lah. Diri kita. Diri kita musuh kita. Wansurni wala tansur alayya, tolong aku, jangan tolong musuh mengalahkan aku. Wahdini, berilah petunjuk pada aku. Wa yassiril huda li, dan permudahkanlah petunjuk itu untukku. Doalah, minta. Minta dengan merayu-rayu, meratap-ratap kepada Allah tadi kan. Maka Allah pasti bagilah. Apa yang kita nak daripada hajat tadi kan. Kita nak selamat dunia akhirat. Kita nak tinggi darjat dunia di sisi Allah. Dan kita nak darjat tertinggi di syurga juga. Dah itu, dan itulah matlamat utama kita. Kita nak berada di darjat yang tertinggi. Kita tak mau minta yang rendah-rendah ni. Kita nak yang tinggi, iaitu Al-Firdaus lah. Ya kan? Jadi kita minta itulah. Dengan fokus dan sungguh, Allah pasti akan bagi apa yang kita hajat. Sebab apa? وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Itu mudah bagi Tuhan. Mudah bagi Allah Ta'ala. Dia yang buat kita. Dia yang letak kita kat mana kan. Jadi kita minta lah. Baik, yang ke-14nya perbezaan keutamaan surah-surah Al-Quran dan keutamaan surah Al-Fatihah ni. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, pada bahasan sebelumnya sudah berlalu bersama kita penjelasan tentang keutamaan Al-Quran yang mulia. Parah. Surah-surahnya, ayat-ayatnya dan huruf-hurufnya. Penjelasan kemuliaan dan kebaikannya serta keagungan, kedudukan maupun keutamaannya atas semua perkataan. Ini Al-Quran di atas segala perkataan. Sebab dia adalah kalam Rabb Azza wa Jal, kalam Allah Ta'ala. Wahyunya dan yang diturunkannya. Semoga termasuk satu hal yang baik. Di saat pembicaraan berkenaan dengan hal itu, bila kita menyitir, menyebutlah sebahagian nas tentang pengutamaan sebahagian surah Al-Quran dan ayat-ayatnya. Sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacanya dan merenungkannya mendatangkan pahala dan ganjaran yang tidak didapatkan daripada selainnya. Quran yang paling utama tadi kan. Kerana keagungan kandungannya dan kekuatan kaitannya. Hal itu kerana Al-Quran yang mulia itu, meski semuanya adalah kalam Allah Ta'ala, akan tetapi kalam itu terbagi pada dua bahagian. Bisa saja berupa insya, yakni insya, dia kata bukan berita, maaf. Insya ni khabar. Insya ni bukan khabar. Insya ni maknanya perbuatan. Kan? Dia bukan khabar, dia ada insya, dia ada khabar. Dan insya dan khabar. Khabar ni cerita. Khabar ni cerita, insya ni suruh, larang. Kan? Itulah, buat begini. Jangan buat begitu. Dia bukan khabar. Cerita. Allah suruh kita bertakwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu ayat suruh. Dan di sana ada juga, dalam tu ada juga larang. Larang, jangan kamu jadi tak bertakwa. Itu maksudnya. Dan ayat khabar ni cerita, kisah. Kisah umat terdahulu. Kan?
kisah apa nama di alam seterusnya, di alam akhirat. Kisah tentang syurga, kisah tentang neraka, kisah tentang alam malaikat, kisah tentang jin. Itu cerita. Kemudian ada pun khabar bisa saja berupa tentang pencipta. Hanya khabar tentang Allah. Huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, al-aziz, al-hakim. Kan? Ini semua cerita, khabar tentang Allah pencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cerita. Dan bisa pula tentang makhluk, tentang penciptaan Tuhan. Allah cerita tentang makhluk terdahulu kan. Cerita tentang malaikat. Allah dialog dengan malaikat. Allah beritahu dengan malaikat bahawa Allah nak cipta khalifah di atas muka bumi. Dialog berlaku kan. Jadi begitu. Sedangkan insya adalah hukum-hukum seperti perintah dan larangan. Allah kata wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya. Allah kata wala taqrabu zina. Ini semua larangan. Berita tentang makhluk disebut kisah-kisah. Kan dalam surah Al-Quran ni ada banyak kan? Surah Nabi-Nabi, surah Ibrahim, surah Yunus, surah Muhammad, surah macam-macam surah. Surah Ankabut, surah Semut, surah Gajah. Jadi macam-macam surah Allah sebut tadi. Jadi berita tentang pencipta adalah penyebutan nama-nama dan sifat Allah. Allah sebut nama dia dan sifat dia kan. Setiap nama merangkumi sifat. Dan bukan setiap sifat merangkumi nama. Kan? Begitu. Contohnya Al-Muntaqim kan. Al-Muntaqim yang maha membalas kan. Bukan nama Allah. Tapi dia sifat. Kan? Itulah dia. Jadi, dan tidaklah diragukan bahawa nas Al-Quran, nas ni dalil lah. Dalil-dalil. Maksud ayat-ayat Quran tu. Yang mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab tu nak kenal Allah baca Quran. Dan menghayati nama Allah. Allah Qadir. Macam mana sifat Qadir berkuasa Allah Ta'ala ni kan. Allah sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Kan Allah sebut tentang diri dia. Tak faham lah. Tak faham carilah tafsirannya. Macam mana dihuraikan tafsiran dia tadi. Itulah dia. Kemudian lebih utama dibandingkan selainnya. Seperti dikatakan seorang ahli ilmu. Kalam Allah tentang Allah lebih utama daripada kalamnya tentang selainnya. Kalam Allah, Al-Quran tu, yang sebut tentang Allah lebih utama daripada yang Allah sebut tentang selainnya. Maka qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Lebih utama daripada firman-Nya tabbat yada abi lahabin wa tab. Padahal itu juga firman Allah Taala. Bacalah dalam Quran. Baca dapat pahala. Tapi ustaz kata jangan baca kerap-kerap surah ni. Ada ustaz ni masalah ni. Ustaz masalah ni. Jangan baca kerap-kerap surah ni. Kita boleh baca tapi jangan baca kerap-kerap. Astaghfirullahalazim. Cerita pasal Abu Lahab ni kan. Dia takut Nabi sedih. Bawa saudara dia. Ni manusia ni. Jadi ustaz ni. Hak guna kepala mereka ni kan. Dia tak bagi orang baca kerap-kerap. Baca kadang-kadang boleh lah. Jangan duk baca selalu. Astaghfirullahalazim. Kalau mengingkari Al-Quran ni, kafara lah. Al-Quran kalam Allah ni. Jadi maknanya nak cerita kata tentang Allah sebut tentang diri dia lebih utama daripada Allah sebut tentang tabat yada abi Lahab tadi kan. Betul. Perbezaan keutamaan di antara surah-surah dan ayat-ayat ini tidak ditinjau dari segi penisbatannya kepada yang berbicara. Sebab yang mengatakan semua itu hanya Allah. Satu. Allah Ta'ala. Akan tetapi perbezaan itu ditinjau dari segi makna-makna yang dikandungnya. Serta ditinjau dari lafaz yang menjelaskan makna-maknanya. Nas dan athar yang mengutamakan sebahagian kalam Allah Ta'ala
atas sebahagian yang lainnya sangatlah banyak. Ya kan? Jadi kita fahamlah. Padahal semua itu kalam Allah. Diriwayatkan melalui jalur sahih daripada Nabi SAW bahawa di antara surah-surah yang beliau sallallahu alaihi wasallam unggulkan adalah surah Al-Fatihah. Yang kita baca setiap rakaat solat. Kan? Menurut mazhab yang rajih lah. Malah Fatihah ni rukun. Kena baca, tak baca tak sah solat. Aku nak baca An-Nisa tu ya, malah baca Fatihah lah. Kerap sangat baca. Tak sah solat. Tak jadi solat. Kalau solat sunat, dia tak jadi solat lah. Dan beliau selalu mengabarkan tidak diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan tidak pula dalam Al-Quran yang sepertinya, seperti Al-Fatihah. Ya? Jadi sebab Fatihah ni yang turun ni bukan Jibril kan. Satu malaikat khusus yang dia tak pernah turun sebelum ni. Tak pernah turun langsung. Bahawa surah Al-Fatihah ni. Kita adalah hadis tu kan. Okey, tengok ni. Lalu beliau SAW mengkhabarkan pula ia adalah Ummul Quran. Ibu bagi Al-Quran. Induk. At-Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kharaja ala Ubay bin Ka'b. Rasulullah SAW keluar jumpa Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, ya Ubay. Ubay tengah solat. Yang ni solat sunat lah. Wa huwa yusalli. Okay? Faltafata Ubayyun falam yujibhu. Dia paling, dia toleh. Nabi panggil, ya Ubay. Dia tengok. Tapi dia tak jawab, Nabi kata. Dia tak pergi. Dia tak menyahut panggilan Nabi SAW. Wa salla Ubayyun wa khaffafa. Maka Ubay meneruskan solat. Tapi dia pendekkan solat tu. Solat sunat lah ni. Thumma ansarafa ila Rasulullah SAW. Lalu dia pun pergi jumpa Rasulullah SAW. Faqala, assalamu alayka ya Rasulullah. Ubay dia bagi salam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Nabi jawab, wa alaikas salam. Ma mana'aka ya Ubay an tujibani idh da'autuka? Apa yang menegah engkau tadi, hai Ubay, bila aku panggil engkau untuk kau datang kepada aku? Kenapa tak mari bila aku panggil? Faqala ya Rasulullah, inni kuntu fis salah. Ya Rasulullah, saya tadi sedang solat. Solat sunat. Menyahut panggilan Nabi wajib. Nabi panggil wajib, solat sunat. Kita solat sunat, mak kita panggil, wajib berhenti. Beritahu ke anak kita. Nak beritahu satu ni. Kalau mak panggil, kamu solat sunat, kamu kena berhenti. Kan? Berhenti, mari. Ada apa mak? Kena ajar. Kan? Ini sebab Nabi ajar Ubay ni. Begitu juga isteri. Kan? Kopi secawan. Ni rakaat terakhir dah ni. Kopi secawan. Kan? Panggil order ya. Dia pun order ya. Kan? Isteri kita ada kat dapur tu. Kan? Mari ya. Berhenti sembahyang. Berhenti solat. Kan? Maknanya, yalah, layan suami tadi. Lagi besar daripada solat sunat. Kan? Awak buatlah sendiri. Takat secawan kopi semua dah ada. Air panas semua dah ada. Kopi tepi cawan je. Langkah 2-3 tapak je. Sampai ke meja tu. 2-3 tapak je. Rumah kan besar mana pun. Kan? 2 langkah sampailah tempat meja cawan kopi tu. Oh, dia boleh tiang pula kat lelaki dia. Boleh dosa percuma. Saya nak duha ni, awak tahu tak? Amboi. Yang rugi tak duha hari ni. Itu fiqhul awlawiyat tu kena ada. Fiqhu awlawiyat. Hak isteri ni, laki panggil. Kan? Ai so. Tak main lagi. Baru dah ai so. Tak main lagi. Lagi kena kan? Panggil. Terus mari. Kan? Lebih lagi daripada tu. Pada askar duk kawat tu kan. Dia panggil tu. Sampai macam tu kan. Barulah ada harapan. Pintu syurga dia nak terbuka untuk kita. Itulah dia kan. Jadi kalau tak mau jadi macam tu, jangan kahwin lah. Aku tak larang nak basuh kain orang. Itu sah menikah. Mak tak mau kahwin lagi kan mak? Ayah tak ada lama dah.
Aku tak larang nak basuh kain baju orang. Alhamdulillah. Itulah dia. Ada. Jadi jawab. Kan dia kata, ya Rasulullah, ini kuntu fi salah. Aku sedang dalam salat. Qala, kata Nabi SAW, afalam tajid fima auhallahu ilayya. Kamu tak jumpa ke, tak dapat ke apa yang Allah telah wahyukan kepada aku? Anistajibu lillahi walir rasul. Dahlah kamu perkenankan panggilan seruan Allah dan Rasul. Iza da'akum, apabila Allah dan Rasul panggil kamu, lima yuhyikum, bagi perkara yang boleh menghidupkan kamu, memberi kebaikan kepada kamu. Qala bala, kata Ubay, bala, benar ya Rasulullah. Wala a'ud, insya-Allah saya tak buat lagi, insya-Allah. Sahabat punya adab dekat Nabi ni kan. Ya benar Rasulullah, saya tak buat lagi dah. Itulah dia. Qala atuhibbu, kata Nabi SAW, engkau suka tak an u'allimaka, bahawa aku ajarkan kepada engkau suratan, satu surah, lam yunzal fit taurati, yang tak pernah diturunkan dalam Taurat, wala fil Injil, dan tak pernah diturunkan dalam Injil, wala fil Zabur, dan juga tidak pernah diturunkan dalam kitab Nabi Daud alaihissalam, Zabur, wala fil Quran, dan tidak juga dalam Al-Quran, misluha, sepertinya. Qala na'am ya Rasulullah. Kata Ubay, na'am ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra'u fi salah? Kamu baca macam mana dalam solat? Nabi kata, kamu baca apa dalam solat? Ya? Qala faqara'a ummul Quran. Kata Ubay, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca ummul Quran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, ma unzilat fit Taurati wala fil Injil, tidak pernah diturunkan dalam Taurat dan Injil, wala fil Zabur, begitu juga dalam Az-Zabur, wala fil Furqan, tidak juga dalam Al-Quran ini. Furqan pun nama Quran juga. Misluha, sepertinya. Wa innaha, dan sesungguhnya dia Al-Fatihah itu, sab'un, 7 ayat, minal mathani, daripada ayat yang diulang-ulang. Al-mathani, 7. Wal Quranul Azim, dan Quran yang agung, allazi u'tituhu, yang telah diberikan kepada aku. Ini kehebatan surah Al-Fatihah. Sebab ada sahabat kan, dia pergi ruqyah, satu orang musyrik tu kan, dengan Al-Fatihah sembuh. Jadi bolehkah kita ruqyah orang kafir? Boleh ya? Kan? Tengok si kafir seorang sedang kesurupan ke apa ke. Tahu kesurupan, kena rasuk dan sebagainya. Kena rasuk jin ke apa ke, tengok kan. Kita pun pergi ruqyah dekat dia. Kesurupan ni bahasa Indonesia. Saya terpengaruh dengan bahasa Indonesia, minta maaf lah. Kan? Lalu dia jadi maknanya kerasukan. Contoh. Ataupun dia sakit perut ke apa ke. Ya? Betul sakit perut. Okey, kita pun ruqyah dekat dia. Oh, dia lega. Kan? Dia lega, dia seronok. Dia pergi cek kosong, dia tulis berapa anak. Kan? Kita tulis berapa kita nak. Boleh lah? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Dia tengok cek tendang pada muka. Baik. Dalam Sahih Al-Bukhari, daripada hadis Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, sama seperti hadis Ubay tadi. Hanya saja di dalamnya terdapat penegasan bahawa ia adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Ia adalah 7 yang berulang-ulang serta Al-Quran yang agung. Yang 7 ayat. Kira lah tengok. Kan? Kalau masuk dengan Bismillah, ada yang kata tak masuk Bismillah. Ada yang kata masuk Bismillah. Jadi kira. Kalau tak masuk Bismillah tu, ya, tak masuk Bismillah tu, ada kira 7 ayat. Yang apa nama, yang bawah tu dipecah jadi 2 ayat. Ataupun dia jadi 1 ayat. Pulanglah. Itulah dia. Al-Bukhari meriwayatkan pun dalam sahihnya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ummul Quran, ibu Al-Quran, hiya sab'ul mathani, ia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Kan? Ini berulang-ulang kita baca kan dalam solat, di tiap rakaat kita baca. Wal Quranul Azim, dan Quran yang agung. Di antara keutamaan surah ini bahawa tidak ada salat yang tidak bagi yang tidak membacanya, tidak ada salat bagi yang tidak membacanya. Dan semua solat yang tidak dibaca padanya surah Al-Fatihah, maka ia adalah kurang, tidak sempurna, yakni tidak sah lah. Tidak sah. Melainkan kalau ikut mazhab Hanafi lain lah.
Mazhab Hanafi ni baca satu ayat apa pun tak apa lah. Kan? Kalau boleh lah dia kata. Tapi itu mazhab yang marjuh lah. Okey. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shalla salatan," barang siapa yang salat satu salat, lam yaqra fiha bi ummil Quran, fahiya khidajun, dia tak baca Al-Fatihah, maka solat dia tu tidak sempurna. 3 kali Nabi kata, yakni ghairu tamam, tak sempurna, tak sahlah solat. Itulah dia. Dikatakan kepada Abu Hurairah, sungguhnya kami berada di belakang imam, beliau berkata, bacalah ia dalam dirimu, sungguh aku dengar Rasul bersabda, sampai itulah. Ini cerita tentang Al-Fatihah rukun bagi salat. Tapi adalah perselisihan, khilaf sikit tentang bacaan Fatihah bagi makmum tu kan. Itulah, insyaAllah nanti kita boleh cerita sikit lah tentang tu. Jadi kita berhenti dulu di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.